Ya, boleh mula. Mula Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pegawai AADK. Sahabat-sahabat yang ada pada hari ini, saya Muhammad dari Maximum Area untuk hidroponik. Kita lebih kepada perniagaan hidroponik untuk utamanya untuk pertanian lahan bandar. Saya dulu kerja di Kementerian Pendidikan. Tentulah. Kan, lepas tu saya dipinjamkan ke Kementerian Pertanian untuk bahagian pertanian dalam bandar. Ofis saya dulu di Maib Sedah. Maib Sedah. Jadi saya dipinjamkan 2 tahun khas untuk pertanian dalam bandar. Because kat bandar ni dia hidroponik ni ada banyak. Kalau dulu yang ada gabus, yang ada besar, yang empat kan, empat segi besar. Lepas tu ada yang pipe dan sebagainya, sambung. Lepas tu ada yang sambung untuk dengan apa, dengan Motor apa dia? motor dia getah untuk saliran untuk air mengalir dan sebagainya. Dan bila kebanyakan yang contohnya menggunakan pipe yang besar tu, kita gunakan untuk kawasan yang luas dan sebagainya. Bila saya berada dalam di Kementerian Pertanian di Maib, saya diminta untuk buat satu produk yang berkenaan dengan hidroponik ni yang lebih simple. Senang kita nak letak dekat laman rumah ke, kita nak letak di kampus ke, di garas kereta, di bahagian dapur kat belakang dan sebagainya, terutamanya untuk tanaman-tanaman yang bahagian senang-senang, macam contohnya kalau orang perempuan nak masak-masak, dia senang, dia nak petik daun, nak petik daun apa, daun kunyit, daun kesum, kari dan sebagainya kan. Daun sup pun boleh juga kan? Daun sup boleh, macam jadi sesuai untuk ini. Jadi dia boleh letak, dia boleh alih. Kalau contohnya dia nak letakkan di bawah cahaya matahari, dia boleh letak sekejap, lepas tu boleh bawa masuk balik. Jadi kadang-kadang untuk pokok ni kadang-kadang dia perlu masa 2 jam saja untuk cahaya matahari sehari. Jadi dia letak, dia boleh masuk balik. Jadi kalau macam pipe tu nak ubah balik apa semua susah. Jadi kita kita buat satu produk yang simple, terutamanya untuk permulaannya kita dulu untuk budak-budak sekolah. Budak sekolah dalam subjek aktiviti reka bentuk dan teknologi tu, dia orang ada subjek hidroponik. Tapi yang dulu tu pakai gabus besar-besar kan. Jadi dia nak share kawan-kawan 6 orang dan sebagainya. Tak praktikal. Jadi kita lebih kepada yang ambil seorang satu, harga pun murah, dan dia boleh bawa balik seorang satu, boleh buat tunjuk hasil kerja mereka pada guru dan senang. Jadi kita ada di Maximum Area. Jadi saya setelah keluar daripada Kementerian Pertanian, saya nak balik ke Kementerian Pendidikan, saya kata saya tak nak, saya nak berhenti. Saya nak stop kat situ. Jadi saya kata saya nak buat bisnes sendiri. Saya nak keluarkan produk. Inilah produk dia daripada Maximum Area yang kita keluarkan setiap bulan lebih kurang dalam 1000 unit untuk kita pasarkan seluruh Malaysia. Jadi kita ada 4. Yang pertamanya kita ada set hidroponik, ini dinamakan mini booster. Masih kecil je, mini booster. Tapi yang ni memang habis stok. Ini paling laku, habis stok dan sebagainya. Dan kita keluarkan yang terbaru, ialah dia lebih besar sikit daripada mini booster. Inilah mini turbo. Mini turbo ni lebih besar sikit, dan harga dia lebih sikit lah daripada ni. Yang ini kita dah tak dapat stok lagi, tak sampai lagi sebab dengan PKP dan sebagainya. Stok daripada luar, sebab ini semua barang kita bawa daripada luar. Jadi kita keluarkan satu yang baru. Ini yang tengah laku dekat dalam, tengah hangat dalam Shopee pun ada, dekat Facebook pun ada, IG pun ada. Memang tengah laku sangat ya, yang ini. Set yang ini ialah Circle Booster. Circle Booster ni dia sebab kenapa kita panggil circle, banyak orang tanya kenapa circle, sebab dia bulat. Dia bulat, lepas tu dia ada lebih sesuai untuk tanam contohnya daun kesum.
Sebab daun besar kadang lebih besar, cepat kan daun Dia besar. cepat dia. Saya ada video ada dan sebagainya, tapi mungkin kita tak ada tempat nak kan nantilah kalau ada masa kita akan tunjukkan bagaimana. Ataupun kita ada telegram khas Mexican Marine, boleh tengok kat dalam tu. Tanam kubis dalam ni. Kita tanam kubis dalam ni, dia besar sampai kubis tu besar sampai berbuah. Memang dalam ni sesuai dengan tak perlu pakai tanah, hanya pakai air baja dengan sabut kelapa saja. Ni semua dah set ni, dalam ni semua dah lengkap. Dengan baja AP-nya dah lengkap. Dengan bubur ni ambil benih lah bubur. benih pun ada dah. Dalam kalau package yang kita bagi sekali dengan benih. Benih tu biji ke ataupun Saya hari ni bawa benihnya benih kangkung. Kangkung. saya nanti nak. Nanti Nanti saya saya bawa. datang petik kangkung. Saya bawa ya. Saya tinggal dalam kereta rasa. Dalam ni sekali sepatutnya ada benih. Kita ada benih sekali, set sekali dengan ada baja AP, kita ada pot dan kecil. Jadi saya buka yang ni. Yang ini ialah yang ini kita lebih kepada macam yang lama, tapi dia yang lama besar, tapi ini lebih simple lah. Yang ini. Ini kita panggil set hydroponic easy to move. Jadi kita nak ubah-ubah senang sama sekali. Okey, contohnya saya ambil yang ni Nak Ini perlu air ke nak dalam baldi ke perlu? tak apa, saya tunjuk dulu. Okey, dalam okey, untuk set mini turbo dengan mini booster ni sama je. Dua ni sama je. Cara buat pun sama. Tapi yang ini pun hampir sama je, tapi cuma beza dia ni 4 segi. Mini turbo dengan mini booster ni adik-beradik. Dia tak ada beza dia. Abang kecil sikit. Jadi dekat sini okey, untuk set lengkap dia, dalam ni kita ada sabut kelapa. Dah ada sekali sabut kelapa, dah ada sekali baja AP. Baja AB, baja A dan baja B. Baja A dan baja B ni boleh guna banyak kali. Satu penutup ni dengan satu penutup A, satu penutup B campur dalam 1 liter air. Jadi boleh satu penutup saja, permulaan. Kalau pokok tu dah besar, boleh guna 2 penutup atau 3 penutup. Tapi boleh guna lama, memang guna lama. Sebab ini memang ni. Sekarang ni baja ni paling laku untuk kita lebih kurang dalam 2,000 botol sebulan kita habis jual. Sebab untuk bekalkan lebih kurang dalam 100 nursery. Memang kita bekalkan untuk baja ni. Ini boleh guna banyak kali. Maksudnya kita campurkan satu penutup A, penutup B dalam 1 liter air. Lepas tu bila kita dah masukkan air tu, lebih dalam, contohnya sekarang ni kita masukkan kita masukkan pot kecil ni dalam ni. Kita masuk, kita boleh 5 tempat masuk dalam ni. Dan kita masukkan air dan setelah campuran permulaan jangan campur dengan campur baja. Dia ada banyak cara untuk tanam hidroponik ni. Sama ada kita letakkan biji benih terus ke dalam ni, letak biji benih terus dalam pot kecil ni. Lepas tu kita akan kita akan letakkan air biasa. Air biasa dulu. Air biasa sampai paras bawah ni je. Air paras di bawah ni sampai paras ni untuk basahkan sabut kelapa tu. Jadi paras tapak. Jadi lepas tu kalau kita spray lah. Kita spray dekat setiap hari kita spray dekat biji benih tu. Bila biji benih tu dah tumbuh, bila kita dah tumbuh, dia lebih kurang dalam 4 helai daun, baru kita boleh pakai guna baja ni. Kalau tidak, kita pakai awal-awal pokok akan mati. Bila pakai baja ni dia akan cepat tumbuh. Jadi buat baja ni dia memang baja AP paling sekarang ni paling bila lah. Baja tu memang boleh cecair, bukan bentuk sebut ke? Dah bentuk cecair, memang bentuk cecair, memang siap bentuk cecair. Dalam ni dia lengkap. Dia ada pot kecil, dia ada baja, dia ada sabut kelapa. So kalau kita nak
gunakan pada untuk cara yang pertama ialah kita kita letakkan sabut kelapa. Ada boleh saya dapatkan air sikit. Mula-mula kalau cara yang pertama kita letakkan sabut kelapa tu dalam tak payah banyak lah. Sabut kelapa tu kita letakkan dalam dalam tempat pot kecil ni, pot hitam ni. Saya nak tak payah penuh. Pastikan bahawa pastikan sabut kelapa ni sentiasa basah. Baru kita letakkan biji benih. Biji benih tu ada tadi ada kat dalam kereta tertinggal. Ini kalau kita spray dia, kita nak bagi sabut tu basah tak? Sekadar Sabut tu basah supaya bila dia cukup air, sentiasa basah lah. Sebab apa saya pakai sabut kelapa? Sebab sabut kelapa ni dia lebih cepat ni. Dia akan serap air. Jadi dia akan tinggalkan air dalam tu. Dia akan ni. Tak apa, betul lah nanti biasa balik tak apa ya. Saya nak spray dia taburkan sabut tu sehingga nanti tempat kita bancuh sikit air. Boleh. Dia ada banyak. Saya akan bagi cara bagaimana nak semai guna kapas dan sebagainya lebih mudah. Saya akan bagi tunjukkan. Kita spraykan kita spraykan bagi dia basah lah. Dia lebih banyak bila air tu ada, biji benih tu akan cepat tumbuh. Ya, ni. Okay. Ni kalau kita terus semai biji benih tu dalam apa ni? Dalam pot ni pun boleh. Kemudian kita semaikan terus. Basahkan. Kita masukkan biji benih kangkung ke, sawi ke, daun sup ke. Kita terus ni. Okay. Terus letak dalam ni. Saya ingat kangkung kalau kita letak sehari ni, kalau tengok dalam Telegram saya tu, hari ni besoknya dia dah tumbuh dah. Tumbuh. Letaklah dalam 5 ke ataupun dalam 7-8 biji lah. Nanti dia akan banyak kembang. Banyak. Jadi terus letak je macam ni. Okey, untuk permulaan ni sebelum dia ada 4 helai daun, kita letakkan hanya air biasa je dulu. Air biasa diparas lepas tu kita letakkan biji benih. Air biasa tu paras dia hanya letakkan okey. Pot yang bawah ni dia kena dekat sini. Kena dekat air tu. Betul-betul ngam kat air. Sebab kita nak bagi sabut tu sentiasa basah. Lepas tu tak payah tukar sampai dia ni kan. Hanya buka, tambah air kalau kurang. Dia mesti ada dalam pot yang bawah. Dia mesti kena dekat tapak dia. Kena dekat tapak. Bila dia kena tapak ni, biasanya sabut ni dia akan serap air ke atas. Jangan banyak sangat sampai ke sini. Nanti dia dah terlalu banyak air, benih tu akan kembang dan mati. Jadi cukup-cukup untuk Maknanya 3/4 tangki tu tuan. 3/4 tangki Ya, tu. betul. Maknanya dalam 3/4 tangki. Jadi bagi dia ni, kalau kita tengok sabut terkering, kita just spray je bagi dia basah. Sentiasa. Dia dah naik dalam tu, akar dia dah kembang, dah kuat, baru kita letak baja AP ni. Baja AP ni kalau 1 liter air, contohnya kalau kita ambil botol mineral 1.5 liter tu, kita letak 1,5 penutup ni. So campurkan A ni 1 penutup,
Dan ini A, ini B. Kita nak kenal senang. Yang warna gold ni A. Yang warna ni B. Letakkan dan satu penutup sini. Letak campur. Biar aja. Mana dia dekat tangan kalau kena apa semua. Tak ada. Tak ada apa. Dia okey. Gatal ke apa lah. Tak ada. Jadi sebab baja ni dia paling Dia kimia, memang water based lah. chemical dia pun ringan sangat. Tak ada banyak. Jadi dia just tapi untuk tumbuhan pokok cukup cantik. Jadi kita dah campur kat sini. Letakkan biji benih tu jangan saya kata jangan letak baja dulu. Biar dia dah tumbuh, ada 4 helai daun. Dan 4 helai daun baru kita campur dengan baja tu. Bila dia campur dah kuat. Sebab apa? Sebab akar dia kena kuat. Bila akar dia dah kuat, 4 daun tu, 4 helai daun maknanya akar dia dah kuat. Kalau akar dia dah kuat, kita campur dengan baja, dia akan lagi cepat naik. Sekejap aja. Tak sampai 2 minggu ke 3 minggu, kita dah boleh dapat hasil kangkung kita. Itu kalau macam daun sup, kita tanam guna apa? Dia punya batang tu. Biji dia biji sup. Biji sup tu. tu. Biji sup tu lebih sesuai. Kalau batang tu kadang-kadang dia mati. Jadi biji sup. Jadi bila kita letak kat sini, dia dah tumbuh elok, baja dah letak, biar aja. Tak payah siram. Tu sebab kita kata ada 3 T. 3 T. Tanam maknanya kita tanam biji benih dia. Kita bila kita tanam, lepas tu tuai, kita tuai. Lepas kita tanam, tinggal tuai. Dia 3 T. Kita dah tanam, kita tinggal, kita tuai. Dapat hasil. Paling senang ada boleh. Tak payah nak siram hari-hari. Macam baja tu sekali letak. Bila Letak. lagi yang kedua kita akan Okey, bila kita buka, kita tengok dia dah kurang daripada tempat ni. Tapi lama kelamaan bila Akar dia kalau dah panjang, akar dia dah panjang, akar dia bila pokok contoh kangkung, bila dalam masa 2 minggu akar dia dah panjang dah keluar ke bawah ni, dah penuh keluar. Jadi air dia makin kurang. So kita makin buang air dia. Sampailah dia penghujung akar tu, contohnya akar dia keluar sini, ujung akar tu je kena air. Jangan ada sampai separuh. Ujung akar je kena air. Kalau kata kita kena potong lah. Tak buang air. Air tu kurangkan. kurangkan. Air tu kena kurangkan. Jangan potong. Potong mati dia. Buat akar dia. Jadi akar dia akan keluar macam contoh bayam Brazil. Bayam Brazil kalau kita tanam contoh bayam Brazil ni Ulang. bayam Brazil ni kita tak boleh tanam, dia tidak ada biji benih. So kita tanam terus dengan akar dia. Bila kita tanam akar dia, akar dia akan keluar macam ni. Keluar macam ni. Bukan. So kita akan air tu sampai sini je cukup. Kurang Tak payah banyak. Makin lama makin kurang. Itu yang sebab makin lama kita tambahlah baja ni 2 penutup ke 3 penutup ke. Yang memerlukan baju untuk hidup lah. Baja untuk hidup. Cuma kalau air dan airnya lambat sangat kurang. Lambat sangat. Jadi kita tak payahlah nak kalau kecuali dah kotor sangat ke ada, kita nak tukar air, kita tukarlah. Tapi itu sebab saya kata baja ni boleh pakai banyak kali, tempat ni pun boleh pakai banyak kali. Contohnya saya kata bayam Brazil. Bayam Brazil ni cara kedua kita tanam melalui batang. Contohnya daun kesum dan sebagainya, kita guna batang. Kita tadi melalui biji benih. Okey, kita lubangkan. Saya lubangkan kat sini. Lubangkan, saya masukkan, keluarkan akar dia sampai sini. Tarik aja tak apa. Tarik, lepas tu kita tambahkan dengan sabut kelapa bagi dia kuat. Tambahkan sabut kelapa kat sini. Ini basah sikit. Sabar, bagi dia ni. Bagi dia letak sabut kelapa ni, bagi dia tak ada bergerak So kita letak dalam lubang ni. Letak dalam lubang ni.
hanya ujung ni je. Dalam ni pastikan ujung akar je. Air dia makin lama makin kuat. Kalau akar kadang bayam Brazil ni lagi akar dia lagi panjang. Jadi kadang air dia sampai sini je, sikit je sini. Sini je. Ininya akar tu tak boleh berendam lah. Tak boleh rendam. Rendam sebab apa? Tak boleh bernafas. Dia kata dia bernafas. Jadi akar dia sikit je. Kena air sikit pun dia dah hidup dah. Lepas ni dia akan terus hidup. Jadi kita kena ada kita kena dua cara. Kita kalau daun kesum dan sebagainya, tanam pakai ni terus pun boleh, ataupun kita tanam dengan biji benih. Satu lagi cara untuk biji benih, kita guna kapas. Kita tak nak tanam dulu kat sini. Tak nak tanam dulu. Okay, kita guna kapas. Kita ambil ini yang orang perempuan selalu muka kan. Ambil, bahagikan dua ni, potong dua ni kat sini, letak dalam ni, letak dalam ni, kan? Lepas tu spray. Tak payah banyak. Bagi kapas ni basah je. Letak biji benih dalam ni. 1-2 hari dia dah tumbuh dah. Sebab apa kita guna kapas, saya tak guna tanah? Sebab bila dia tumbuh, kita nak cabut senang. Kalau kita letak dalam tanah, kita cabut, akar dia putus, mati. So kita cabut senang, ambil, letak kat sini, letak sabut kelapa. Dengan kapas-kapas. Tak payah tanah kan? Kapas pun boleh, tak payah kapas pun boleh. Tanah tak payah lah. Tak payah. Tak payah guna tanah. Save budget. So kalau letak saja biji benih dalam ni, tapi hari-harilah jangan bagi kering kambas ni. Dia dah bersih, ni bagi air sikit je, bagi dia basah je. Letakkan biji benih, letak 2 hari, letak kat tempat geduk sikit lah dengan panas. Letak, dia tumbuh dah. Dia akan tumbuh cepat. Lepas tu kita terus dia cabut. Terus cabut, ambilkan, letak dalam ni, susun elok-elok, letak sabut dalam ni. Terus dia dah 4 helai daun tu, boleh terus masukkan banjir. Untuk semua jenis biji benih tu boleh buat ni. Boleh. Semua biji benih boleh buat. Sawi sebagainya dan sebagainya. Sawi, kalau kita banyak pokok. Macam kari, cili boleh, kucai boleh, daun kucai. Lepas tu jagung pun boleh. Jagung boleh. Tapi lepas tu kena alih ke tanah. Alih ke tanah lah. Tak, kalau tak nak alih ke tanah, masuk dalam ni. Yang besar. Yang besar ni. Ini untuk yang dua ni, mini turbo dengan ni. Sawi yang kecil, yang bayam kan. Seorang satu. Kalau contohnya nak senang, kita ambil seorang satu. Okey, nak tanam apa? Daun kari. Nak tanam daun kesum. Nak tanam kunyit, biasanya besar sikit lah. Kalau tanam bayam, rasanya dia dah besar ni, dia akan kembang macam ni pokok dia. Just kita potong je. Kalau nak tanam baru, buat, pakai balik. Ni pun boleh pakai banyak-banyak kali. Ini konsep pertanian dalam bandar lah. Sebab kadang-kadang rumah flat dan sebagainya tak ada tempat kan. So dia nak letak dekat beranda yang rumah flat tu. So ini je. Itu yang bantang ni, tapi kalau yang jenis menjala ni boleh. Menjala saya tak galakkan. Sebab kalau menjala macam kacang boleh tanam. Tapi nanti kita nak kena buat para dia dan sebagainya. Boleh tanam, tak ada masalah. Macam kacang botol apa semua boleh. Dia akan keluar. Sebab baja ni kuat. Dia akan keluar, kita akan kena buat para. Boleh lah, kalau nak tanam boleh juga. Tapi kena buat tali ikat dan sebagainya, bagi dia gantung kan. Bagi dia timun dan sebagainya boleh. Tak ada masalah. Boleh. Menjala dan apa semua boleh. Nyamuk dari segi nyamuk. Nyamuk dia tak masuk. Sebab dia tak ada tempat nak masuk. Bila kita tutup, dia tak boleh masuk langsung. Itu yang kita buat ni, supaya bila dah masuk ini, dia tak boleh masuk langsung nyamuk. Tapi kalau nak letak habit dalam tu pun boleh, tak ada masalah. Soalan tuan, boleh tak dipraktikkan kepada pokok hiasan? Macam lidah jin ke, lidah buaya? Boleh sangat-sangat. Boleh. Lidah jin ke apa semua yang viral sekarang ni kan. Yang keladi sekarang ni paling yang terkini ialah keladi. Keladi ada sampai 1,600 pokok. 1,600 pokok baru ni. Saya tak tahu. Saya Keladi sekarang.
Saya ada juga. Saya ada mini nursery. Saya ada mini nursery di Kancung tu. Memang khas kita untuk bekalkan pokok pada tu. Ada keladi sekarang ni sampai 1,600. Oh ya. Mahal sangat. Kalau dulu lidah jin tu, Tak ada harga. lidah jin tu sekarang ni tak ada harga. Dulu lidah jin tu sampaikan ada 250 sebatang je kecil lidah jin. Dia anak dia lah. Dulu kat kampung kita buang-buang. Sekarang ni dulu lepas tu dijual dengan pasu pun sampai 200-300 pokok. Untung sangat. Sebab apa? Ada orang yang buat kerja viral. Dia tahu nak ni dia tahu ni dia viralkan. Dia viralkan buat. Dia buat macam-macam lah cara supaya benda tu naik dan dia ada orang khas buat kerja tu. Kalau macam kita pakai tanah, kita masih boleh pakai bajet tu ke ataupun? Boleh. Boleh. Untuk bajet AB ni bajet AB ni cukup sekarang ni cukup popular. Sebab apa? Bajet AB ni kita boleh dia satu ni contohnya kalau saya yang jual, saya jual yang begini. Ini khas untuk yang dalam ni. Kalau bajet AB ni kita ada packaging, ada kita punya sendiri maximum area kita jual yang ni. Ni satu set harganya kita jual RM10. Satu botol. A dan B. Botol set RM10. Dia boleh pakai banyak kali. Dia boleh pakai ni. Selalu yang ambil dekat saya tu yang lebih besar yang 4 liter tu. 4 liter ataupun 10 liter. Dia tahan lama-lama Itu untuk adab. Banyak kalau kita bayangkan satu penutup ni 1 liter air. Satu untuk yang kecil tu je, yang Ha. lebih tu. 1 liter air masuk dalam spray ni. Kita spray dekat daun dengan batang dia je. Yang batang. Spray dekat daun dengan batang dia. Pagi, petang. Ini tak sampai 1 liter. Ini boleh kalau satu penutup tu 1 liter tu kita boleh pakai 2-3 hari. Spray kan. Lepas tu kita spray dekat batang dengan ni. Kalau tak nak masuk dalam satu air, masuk dalam 4 atau 5, masuk dalam baldi besar, siramkan dekat tanah. Memang cepat dia naik. Jadi satu liter kita Ha. 2 liter air. Ha. Tapi kalau bekas lebih daripada 1 liter air kita boleh 2 liter air. Buat 2 liter ke 3 liter. Ini kita kena tambah lagi satu. Tambah lagi. Ya. Okey. Yang ini berkaitan dengan ni. Ada soalan lagi tentang ni. Kalau kita buat sendiri dia macam kita jadi kita buat sendiri daripada bekas contoh macam bekas minyak yang besar. Boleh? Tak ada masalah? Boleh. Tak ada masalah. Yang sekarang ni problem dia ialah kita baja ni je lah. Baja ni kita kena ada. Kalau untuk hidroponik, baja mesti ada. Lain, kita pakai bekas lain tak ada masalah. Sebab kadang kita nak yang pakai buang dan sebagainya kan kita boleh guna. Lebih kadang ada kita pakai botol mineral tu kita potong kan. Kita potong kat situ, boleh masuk untuk dan kita potong tengah-tengah. Cuma pot lah, pot tu dia orang RM2 dia dapat kan pot. Kita potong tengah-tengah, lepas tu kita balikkan jadi lubang kan. Boleh masuk situ. Tak ada masalah. Cik Muhammad, kalau ini hanya untuk tanaman ke ataupun untuk bunga pun boleh? Bunga boleh semua. Bunga boleh. Saya tanam lidah jin, keladi, apa semua dalam. Kalau untuk bunga orkid yang memang jenis sebuah bunga sesuai ataupun tidak? Bunga orkid dia boleh ada yang tak boleh rendam dengan air. Tahu memang ada dengan batu-batu dan Batu-batu je arah. Itu kita nak spray dekat batang saja. Batang dengan daun. Batang dan daun. Tu kalau kata tapi untuk hidroponik baja dia mesti pakai yang ni. Sebab kita tak ada boleh letak baja air ayam dan sebagainya. Boleh? Boleh. Kita letak biji demikian dia nanti dia dah naik. Cuba kita kena letak para lah. Macam letak boleh? Boleh. Dia tak buat pada orang. Orang boleh adalah Berjalan. Contoh kalau kita nak letak ni pun boleh. Letak bila dia dah keluar dia punya jalan tu kita naikkan atas para. Ini dia punya ibu dia. Boleh tak ada masalah. satu botol tu berapa je? Berapa liter? Berapa liter? Ini kita boleh pakai lebih kurang dalam 20 kali. Harga ni
Kalau yang ini RM10. Ini khas untuk ini je. Kalau beli ni dapat tu. Dapat ni. Kalau tak beli ni tak dapat ni. Jadi dia kalau dah tanam, dia disimpan di tempat yang tak perlu ada hujan kan? Tak perlu ada Kena hujan. letak bawah. Letak bawah pos apa sebagainya boleh. Walaupun tak kena matahari tak boleh. Kalau boleh kena adalah sikit. Sikit. Okey, contoh dia tanam tinggal kita tinggal dia kena hujan, kena apa semua. Mana? Okey, kalau hujan kalau contohnya kena hujan, kita kena check air tu penuh ke tak penuh. Kalau dia kurang, kalau lebih air kita kena buang lah supaya dia tak lebih je. Supaya akan tidak tenggelam je lah. Akan tak tenggelam. Kalau tak, biasanya saya tak letak dekat tengah hujan lah. Letak tengah hujan. Jadi saya letak dalam garaj kereta tu. Lepas tu ada sikit cahaya matahari kita cukup. Saya tanam tembikai, saya tanam rock melon pun boleh. Saya tanam rock melon. Saya tanam dalam ni. Dia keluar kat sini, dia keluar saja saya terus letakkan dia keluar pagar. Keluar pagar, ini kat dalam. Supaya dia tak kena ni. Jadi dia keluar kat situ, dia terus keluar. Melon paling senang, rock melon apa. Jadi kita letak kat dalam supaya dia tak kena hujan dan sebagainya. Kalau kita buat pondok untuk dia boleh lah. Buat pondok tu dia boleh. Rock melon tu apa? Rock melon tu yang tembikai batu. tembikai susu. Tembikai apa? Batu mikai ah. Tembikai yang warna oranye tu yang Yang manis tu, yang manis. Yang manis tu. Itu yang Kecil berat. itu honeydew. Tembikai Kilo RM6 Ni rock melon dia macam dia Dia ada rangut gold sikit. sikit tu. Macam labu lah. Kulit dia tak lawa, kulit dia keras macam Tapi kulit bola. manis sangat. Dia rangut kan? Dia rangut. Kalau rock melon tanaman dia cara dia berbeza juga. Kita kena jaga potong supaya dia tak ada 2 buah ke 3 buah, dia sebiji je boleh. Sebiji tu dia akan besar, dia akan manis sikit. Kalau 2-3 biji buah kat situ dia jadi Kualiti tak berapa. kualiti tak berapa cantik. Jadi untuk yang ini kalau kita tak payah letak kat luar pokok dia, tapi dia punya batang panjang tu boleh keluar untuk cahaya matahari dan sebagainya. Cik Muhammad, nak tanya, baja tu memang sesuai untuk semua jenis macam tu. Memang kita bunga untuk indoor dan juga bunga-bunga. Kalau untuk buah-buahan pun boleh. Kalau macam buah-buahan macam durian ke apa, boleh ke ataupun tidak? Macam kita untuk permulaan macam kita beli durian. Durian musangking. Dia boleh, tak ada masalah. Apa jenis pokok pun boleh. Boleh apa jenis pokok boleh. Cuma kadang bila dia yang jenis buah ni kita nak bagi dia berbuah lebat dan sebagainya, kita kena pakai baju buah dan sebagainya. Itu tambahan lah. Itu tambahan. Ini untuk permulaan untuk bagi dia Ini naik, nak bagi bagi dia banyak naik, daun dia dan jadi sebagainya, kuat pula. kita pakai itu. Bayam Brazil cantik, aku tanam. Gitu. Dia naik kembang. Okey. Ya, untuk circle booster ni yang ini ada pertanyaan. Okey tak? Kalau tengok pokok tu besar tak besar. Kalau contohnya kangkung, kita boleh letak dalam 10 biji ke macam tu. Dia kat sabut. Sabut tengah tu. Kita boleh letakkan. Saya tunjuk pada sabut yang hancur, yang dah dihancurkan. Kadang-kadang ada sabut kelapa yang dia dah yang tarik tu kan. Tu payah kita nak masukkan dia Ini yang hancur ni dia. yang dah hancur ni. Saya ingat dalam RM10 ke satu guni. Sebelum besar. Kat mana dapat? Dekat Nesri. Nesri dah tanam bunga mana? Lepas tu kita basahkan. Kalau dikeluar dia dalam bentuk kering macam ni. Kering Macam berderai lah. jadi kita Spray ke? kita letakkan air banyak-banyak ke bagi dia lembab. Bila lembab kita nak masuk senang. Macam bayam Brazil tu dia kan
dia batang ni kan. Tapi kalau kita terus potong batang ni, kita masukkan atau memang nak kena ada akar ni? Kalau yang batang saja kita potong batang ni, tak ada akar. Kita kena cucuk dulu macam biasa, bagi dia keluar akar. Macam cucuk Kira buat macam di biji benih jugalah. Biji benih je. Cucuk dia batang ni. Dikeluarkan akar dulu. Kalau dah ada yang akar ni, saya pun ada banyak ni. Okey. Nanti saya cuba saya ambil yang untuk tanam pokok apa? Pandan wangi kan? Pandan wangi. Pandan wangi ni kan kalau kita tanam atas tanah, dia kadang-kadang jadi serabut, betul tak? Jadi serabut. Bila kita tanam dalam ni dia just macam ni lah, keluar kembang, kita ambil daun-daun je lah. Ini dengan tanah sekali. So kita kena buang apa ni? Membuangkan tanah dia. Apa ke potong ni? Okey. Buang cabutkan ni. Ni lebih sesuai lah untuk circle booster ni yang besar. Supaya dia akan membesar mengikut saiz yang Yang kita kena. Kalau besar sangat, kita tukar. Contohnya ini kadang-kadang kita nak masak kan, nak cari daun pandan, nak pergi pasar kan. Ni kita tanam sepokok macam ni. Tanam sepokok kat rumah. Bila dia dah besar, ambil dia. Kita pun nak pakai 4-5 daun je kan. Just kita buangkan tanah dia. Ambil akar dia. Lepas tu masa kita buang ni kita hati-hati sebab takut bila akar dia dah cedera. Akar dia cedera dia jadi macam tak berapa elok. Buangkan. Kalau boleh kita siramkan air bagi tanah-tanah ni turun. bersihkan dia lah. Bersihkan dia kan. Bila kita dah ada macam ni, akar punya tunjang ni perlu. Jadi bila ni saya nak kalau pun kita lubangkan bahagian ni. Ni untuk masa ke booster ni lah. Okay, bila kita lubangkan yang ni. Okay. Tengok berapa besar dia punya. Bagi dia keluar tanah dekat bawah. Jadi kita kalau dia takut dia punya akar dia patah dan sebagainya kan, kita masukkan bagi akar dia keluar. Tarik sikit lah. Tak ada masalah, tak masalah. Tapi kalau boleh kita bersihkan tanah nanti dia kotor kan. Keluarkan. Kalau dapat kita keluarkan akar tunjang kita keluarkan. Aku punya 200. Dah jadi 200 mau. Semua free je. Sudah keluar macam ni. Kita masukkan, kita dah tengok macam ni. Okey. Ambil sabut kelapa. Kita bagi padatkan kat situ. Dekat atas. Dia pokok-pokok yang macam daun kesum, macam pandan ni, dia sentiasa perlu ada air. Kenapa kita perlu letak? Sebab kalau kita tanam contohnya kita tanam dekat atas tanah, sabut ni kena masuk campurkan dengan tanah. Sebab bila dia air turun, dia tak cepat, contoh panas, dia tak cepat serap. Jadi air tu sentiasa ada. Daun kesum dengan daun pandan dan semua memang perlu air sentiasa. Jadi kalau kering dia dah tak elok. So kita letakkan kita letakkan sabut ni. Ini sebab dia dah ada akar kan. Dah ada akar, letak sabut. Okay. Dah tegak macam ni. Kita dah letak. Okey, dia dah keluar. Kat sini pun dia dah keluar cantik kan. Dia punya ni. Okey, dah tegak. Kat sini. Okey, kita akan masukkan air dalam ni. Ini tak perlu banyak sebab dah ada akar.
Jadi air air dia akar tu lah. air kita dah boleh letak terus apa ni baja. Satu penutup A dalam ni, satu penutup B dalam ni. Okey. Penutup B. Cukup. Lepas tu ambil air sikit, letakkan supaya dia kena je ke akar ni cukup. Tak payah ni, akar ni bahagian-bahagian bawah ni, tak payah sampai ke atas. Kena sini dah boleh dah. Kita dah boleh guna dah. Lepas tu Untuk siap. berapa hari? Perkataan air dia tak perlu lah 1 liter pun. Tak perlu tak satu dia. Ada jadi Ah, kena ah. ni. Untuk berapa hari? Untuk kadang lama sebenarnya 1-2 minggu kot baru ni. Sebab air tu Kita buka-buka air- tengok kering, okey tambah. Ataupun kadang dia tengok dia dah macam kering kan. Tengok aje. Minggu sekali tengok. Dia dah ada, tak boleh dah. Jalan. Ni untuk circle booster ni. Ni sebab kalau nak masuk dalam pot kecil tak boleh. Ya. Ni untuk yang lain yang kangkung apa semua boleh lah. Ni sebab kita buat yang macam ni. Daun kesum, kunyit. Macamnya yang kat belakang rumah kan nak pakai kan. Macam kalau lidah buaya pun, Lidah kalau buaya anak boleh. tak apa lagi kecil. Lidah buaya saya letak kat office. Daripada satu kecil anak tu sekarang dia dah besar macam tu dengan ada ni. Tinggal je, saya tak perlu letak bawah cahaya matahari dan sebagainya, tak perlu. Saya letak je lidah jin. Letak je atas meja dia dah ada anak. Tak ada langsung saya. Air pun saya ingat sebulan sekali pun baru saya tambah. Jadi senang. Macam ni pun kita senang. Untuk pokok-pokok yang dekat kat bahagian dapur lah, Masak, kita nak guna masak. Cuma kat ni, kalau macam baja tu, kita nak letak atas tanah kan, dia pokok yang tanaman atas tanah tu, kita perlu bancur dulu ke ataupun boleh curah baja begitu saja? Tak bancur. Bancur. Tak bancur dia baja ni satu penutup ni bancur kita tuang pun dia jadi kuat dan boleh menyebabkan pokok tu mati. Panas Panas sangat. Panas sangat. Dia kena campur. Itu sebab bila orang lebih suka beli baja ni sebab dia save baja. Mudah hasil baja. Save baja. Dia masuk satu penutup dia sudah.